Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua grup DIY elektronik. Saya just nak kongsi sikit lah. Nak kongsi sikit macam mana kita nak menentuk ukur, nak tahu sama ada thermofuse problem ataupun tidak. Okey, so sebenarnya kapasitor kita disambungkan di dua poin ni. Poin yang pertama dan poin yang kedua ni. Ni kapasitor. So ni kapasitor kita. Dia kita akan sambung kapasitor ni kat sini satu dan juga kat sini satu. Ni basic, ni dia punya circuit ataupun wiring untuk kipas biasa lah. So sekarang ni problem kipas ni sebenarnya dia apa? Dia memang mati. Memang tak hidup langsung. Okay, so memang tak hidup langsung. So sekarang ni untuk kita check sama ada thermofuse kita problem ataupun tidak. Hak tu sebenarnya. Dia macam-macam problem. Kalau bila kipas tak jalan ni macam-macam problem sebenarnya, daripada supply kita, daripada kita punya winding dan sebagainya lah. Tapi untuk masalah biasa yang kita hadapi apabila kipas kita tak boleh jalan. Okey, bila kipas kita tak boleh jalan, so kita nak kena check. So sekarang ni saya dia punya kapasitor kat sini, dua poin ni. Poin ni dengan poin ni kapasitor dia kan. So saya cut saya punya kapasitor dan ni kapasitor dia lah. Okey, kapasitor kita cut. So kita boleh measure ataupun kita boleh guna multimeter nak tahu sama ada kapasitor kita ni okey tak okey. Okey, yang tu. Kalau kapasitor okey, so kalau kapasitor contoh kalau kapasitor sekarang ni 1.2 microfarad kat sini, kalau tuan-tuan tengok 1.2 microfarad. So kalau dia punya value dalam satu bawah daripada 0.5 mikro tu lebih baik tukar lah. Tapi kalau dalam 1 mikro still boleh guna lagi sebenarnya. Okey. So sekarang ni value ni okey. So apa masalah dia sekarang ni adalah berkemungkinan adalah thermofuse. Tu yang thermofuse. So thermofuse kita memang berada kat dalam ni. Thermofuse kita kat dalam ni. So kat sini macam mana kita nak kata yang kata thermofuse tu problem. Dekat situ. So cara yang paling mudah yang biasa saya buatlah. Saya akan potong kapasitor ni dan pada masa yang sama bila kita repair ni better kita terus tukar kita punya kapasitor lah kan. Yang tu selalunya. So sekarang ni macam mana kita nak tahu sama ada thermofuse tu problem ataupun tak. Betul tak? Thermofuse tu problem ataupun tak. So kat sini kita ada dua wire kat sini. So salah satu wire ni sama ada yang ni ataupun yang ni yang bersambung kepada neutral. Okey? Yang mana satu yang bersambung kepada neutral kat sini. Okey? So kalau ikut masalah sekarang ni, dia mesti salah satu mesti ada connection kepada neutral. Bila ada connection kepada neutral, maksud dia thermofuse okey. Kalau salah satu yang kita check sekarang ni dari segi continuity tu, kalau kita check continuity ni daripada sini, okey, daripada point ni kita akan check dia punya continuity ke neutral punya supply. Ni neutral kan? Neutral punya supply ni. So continuity dia sekarang ni antara daripada point ni ke sini dia mesti ada, atau daripada point ni ke sini dia mesti ada. Sebab kalau kita tengok benda ni kita tak tahu wire mana satu betul tak? Kita tak tahu mana satu. So sekarang ni salah satu daripada sini dia mesti ada continuity. So kalau bila
Bila ni tak ada continuity ke mana, ke kita punya neutral supply. Okey, neutral supply sini, wire ni ke sini dia tak ada neutral continuity, dan yang ni pun tak ada continuity. Maksudnya kita punya thermofuse dalam winding problem. Okey, tu cara yang saya selalu buat lah sebenarnya untuk mudahkan kita punya repair. So kita tak perlu nak buka semua ni. So sekarang ni kita akan cuba, kita boleh bypass kita punya thermofuse tu. So dalam kes ni memang saya dah buat. Saya check continuity daripada point ni ke neutral supply, memang tak ada continuity. Dan saya check daripada sini ke sini pun memang takkan ada continuity sebenarnya. Dia mesti salah satu daripada wire ni, dia mesti ada continuity. So kalau you check, kalau tuan-tuan check, salah satu daripada dua wire ni dia tak ada continuity, maksudnya kita punya thermofuse dalam winding kita problem. Itu macam mana kita nak tahu sama ada thermofuse problem ataupun tidak. Tu basic utama yang kita boleh pakai lah. Okay. So dekat sini ni penting untuk kita nak identify, so which one yang sama ada nak check thermofuse problem ataupun tak. Okay, dekat situ. So bila kita dah tahu kita punya thermofuse ada problem, kita akan bypass. Maksudnya kita tak akan buka kita punya winding ni, kita tak akan buka. Kita akan bypass dengan kita akan cut neutral wire kat sini. Dalam ni mesti ada neutral, betul. Dekat sini dia akan datang 5 wire. Dalam kita punya kabel ni dia akan ada 3 speed, dan ada juga live dan juga neutral. So kita akan potong speed. Kita akan potong neutral wire. Okey, kita akan potong neutral wire dalam ni, kita akan potong neutral wire. So maksudnya kat sini neutral dalam winding ni tak ada lah. So kita akan ada, okey, contoh. Sekarang ni neutral wire kita yang ni. So selepas kita potong, dia akan ada macam ni ya. Betul tak? So bila ada kat sini, so you boleh check. You boleh sambung terus kepada point ni ataupun point ni. So you boleh check dengan sambung kapasitor. Kapasitor satu sini sampai you boleh buat contoh. Ni katakan neutral wire yang telah dipotong daripada sini tadi kan. Daripada sini tadi neutral wire kita potong, kita akan dapat macam ni. So daripada point ni kita pergi ke satu point. Dekat sini kita akan sambung neutral wire. Dan pada masa yang sama dekat sini pun kita akan sambung satu satu point kapasitor. Maksud dia kat sini. Sini satu, sini satu. Kita akan sambung kapasitor. Betul, kita akan sambung kapasitor. Dekat sini, 2 point ni. Point sini dan juga point ni kita akan sambung kapasitor. Clear? Kita akan sambung kapasitor. Dan yang neutral wire tadi ni, okey, neutral wire tadi ni dekat sini kita akan sambung. Dekat sini kita akan sambung kita punya thermofuse. Thermofuse ni kita akan sambung dan disambungkan ke salah satu daripada wire ni, yang ni ataupun yang ni. So bila kita sambung sini, kita sambung thermofuse, sambung ke sini ataupun ke sini. Kalau you boleh check salah satu lah, okey, salah satu. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, kalau first kita sambung betul, dia akan pusing
arah yang kita nak. Kalau kita sambung terbalik ke sini, dia akan dapat reverse punya direction. Tu yang menyebabkan sama ada kita sambung kat 2 point ni, sama ada kita akan reverse ataupun sama ada reverse direction ataupun direction yang betul. So point kapasitor ni yang main peranan. 2 point kapasitor ni yang akan main peranan untuk sama ada kipas akan pusing macam tu, pusing biasa ataupun dia akan reverse. So you all boleh take note yang ni lah, yang ni. So kat sini yang saya contoh, sini tadi neutral wire yang kita potong dalam kabel ni, dia akan ada neutral wire. So saya potong, dia akan jadi macam ni. Okay, so daripada yang ni sambung thermofuse satu, sambung ke sini, sini ataupun sini. Boleh check dululah, sekali dengan kapasitor lah. So point ni dengan point ni dia mesti ada kapasitor. Point ni mesti ada kapasitor kat sini. Okay. So saya baca soalan daripada you all ni. Kalau boleh jawab, saya jawab lah. Cikgu nak tanya soalan, buat ketum ke? Potong kotek. Letaklah tengok komen, tak guna otak. Duk tengok live ni dengan anak, satu kali dia terbaca komen atas. Dah itulah. Kita bypass kan cikgu Muhammad Anwar. Ya, kita bypass. Bypass maksudnya kita tak ganggu thermofuse dalam winding, kita tak ganggu. Kita buat bypass kat thermofuse, sambung kat luar. So complicated penerangan. Dia memang complicated sikit, Zubair Hias Hussein. Okay, dia memang complicated sikit. Supaya saya nak you all yang mana yang tak apa nak faham je lah. Yang faham tu is okay lah. Yang penting sekarang ni 2 point ni je. 2 point kapasiti ni je yang kita check. Itu yang paling penting. Okay, you try lah macam mana. Okay, thank you very much. Hopefully ni menolong sikit lah. Thank you. Swiss nak pusing kiri kanan macam mana cikgu? Swiss kat mana tu? Kita ada Swiss kat sini. Ni Swiss, kita ada Swiss. Speed 1, 2, 3 ni Swiss kita. Ya tu. Apa fungsi kapasitor? Kapasitor ni je nak start kita punya motor je. Okey. Sama ada macam mana nak check winding kipas, sama ada winding tu okey ke tak. Kipas tak jalan. Okey, untuk apa? Untuk check kita punya winding sama ada okey tak okey. Dia agak mudah sebenarnya. Kita boleh check daripada untuk soalan soalan Ahmad Syawal. Sorry. Macam mana Najmi? Macam mana nak check winding kipas sama ada winding tu okey tak okey. You kena check switch ni. So setiap switch ni dia bila kita tekan satu, dia akan pergi kepada winding winding satu lah, untuk speed 1, 2 dan 3. So kena check boleh check kita punya continuity melalui daripada switch ni sebenarnya. Daripada switch ni kat sini. Okey, dekat situ. Kipas macam ni, speed 1 okey, speed 2 okey, tekan speed 3 tak jalan, apa ya cikgu? Okey. Ahmad Syawal. Okey, dia mudah je. Speed 1, speed 2, speed 3. So kadang-kadang speed 3 ni switch ni, kadang-kadang bila lama-lama dia akan dia jadi macam berkarat sikit. Boleh letakkan WD-40 kat sini. Okey, dekat bawah ni. So you boleh test lah kat situ.
Cikgu saya beritahu dulu, dia lebih kurang macam B3 apa ni. Kipas tak jalan, dah tukang kapasitor pun tak okey. Okey, ya untuk Rosli Ahmad. Mungkin yang ni yang kes tadi yang saya cakap. Apabila thermophase problem. Yang kes saya cakap untuk Rosli Ahmad. Zubir Haji Hussein baru tahu dari winding keluar 5 wire terbaik. Saya punya kalau on speed semua sama je sebab speed 1 buka juga. Bila on lama-lama nanti bawah angin. Tapi kipas masih jalan lagi. Kenapa ya cikgu? Oh ni 3 speed wire, 1 live wire, 1 neutral. Okey, Zubir Haji Hussein ya betul. 3 speed wire, 1 live wire, 1 neutral betul. Muhammad Noor dekat mana nak beli bush set dia tu bos? Bush dekat mana nak beli bush set? Bush set dia. Okey, ni saya ada satu lagi. Ni benda problem yang sama juga. Okey, ada 2 biji kat sini. Problem yang sama juga. So, you boleh test benda konsep yang sama. Okey, dia sebenarnya kipas tak jalan ni ada banyak sebab sebenarnya. Kadang-kadang kita punya bush bearing kita problem dekat depan ni dan juga dekat belakang. So kalau bush ni problem ni memang susah nak repair. Kalau saya bila bush problem ni memang saya tak repair lah. Sebab dia akan satu susah, satu lagi dia akan menyebabkan banyak benda yang akan rosak nanti bila kita buka. Selalunya saya kata beli lain lah. Itu yang terbaik. Okey, ni lah. Saya jarang nak berkongsi benda ni sebenarnya, tapi malam ni saya cuba nak berkongsi sebab untuk kemudahan semualah, sebab basic punya info yang saya boleh sampai. Apa tu? Kipas ni ada 2 benda yang penting. Satu adalah mechanical, yang kedua adalah electrical. So bila kipas problem, yang first kali yang kita kena check adalah electrical. Jangan mechanical terus. Check electrical punya issue. Itu yang paling penting. Yang kedua, bila electrical issue dah settle, baru kita pergi ke mechanical yang kedua. Okey, itu yang paling penting sebenarnya. Dia boleh sebab mechanical, dia boleh sebab electrical. Yang mana yang pandai electrical, InsyaAllah boleh settle lah. Tapi kalau yang mechanical banyak sebab. Satu antaranya adalah bush bearing kita problem. Sama ada depan ataupun dekat belakang. Dari 2 bush bearing. Ada juga model lain yang menggunakan fully bearing sebenarnya. Bearing kat depan dan juga belakang. Kami dekat KDK. Kalau tak silap saya lah. Okay. So kita ada winding kat sini. Kita ada gear oscillation kat sini. Okay, gear oscillation kat sini. Gear oscillation kat sini pun boleh sebabkan kita punya motor tak jalan. Dekat sini, gear punya oscillation dekat dalam ni. Sama ada you up and then you down. Kat sini. Ni kita panggil dalam ni kita ada gear punya oscillation. Gear untuk kita pusing lah. Untuk kita pusing. Kat situ. Ni antara yang basic lah. Untuk basic problem. Malam ni saya explain, insyaAllah boleh selesai sebenarnya. Basic problem. Tapi kalau yang melibatkan winding dalam ni, yang ni memang kritikal sikit lah sebenarnya kat sini. Mana soalan Rosli tadi ya? Kipas tak jalan, dah tukar kapasitor pun tak okey. Rosli Ahmad. Soalan tadi tu kan, Rosli Ahmad kan? Tadi check macam yang saya tunjuk tadi lah, sebab dia live tadi ni. Kita kena check dia punya thermofuse. Okey, check thermofuse yang saya tunjuk tadi. Sebab salah satu daripada wire ni dia akan sambung kepada
akan sambung kepada kita punya neutral supply. So bila kita check continuity, salah satu ni dia akan ada continuity. Kalau dua-dua ni dia tak ada continuity, maksud dia thermofuse problem. Sorry batuk sikit. Penat agak ni aku cakap. Muhammad Samsul Hamzah. Salam cikgu. Sebab apa area vending tu boleh keluar api, lepas tu kipas terus tak boleh on. Terima kasih atas pencerahan. Okey Muhammad Samsul. Selalunya untuk vending yang keluar api ni, selalunya kebanyakan yang saya jumpa adalah bila kita beli yang industrial punya fan. Bukan yang macam biasa ni. Macam biasa ni kita jarang nampak, kita akan jarang jumpa dia punya tu sebenarnya kat situ. So sebablah sekarang ni bila berlakunya, kalau kita faham konsep elektrik sebenarnya, sebab apa keluar api? Okay. Sebab apa keluar api kat situ. So selalunya bila keluar api kat sini dia boleh disebabkan winding. Conclusion yang kita bercakap, winding dah problem. Yang tu je yang saya bisa cakap. Bila keluar api, winding dah problem. Selalunya yang tu kalau you pergi repair pun memang susah lah. Kita nak sebab dalam winding yang kita ada sekarang ni, dia punya wire dia kecil-kecil sebenarnya. Betul tak? Kecil-kecil. Kalau kita buka, kita nak repair, untuk kita check satu-satu agak susah. Selalunya yang keluar api memang saya tak pakai lah. Yang tu yang saya boleh cakap. So konklusi dia, bila keluar api, winding dalam dah problem. Yang tu je. Lawa hari buat live pasti mantap macam cikgu putih sejuk hari cool. Okey cikgu. Okey, so saya pun dah penat nak repair yang ni lagi. 2 biji malam ni 2 biji. Yang ni dah find out problem. Yang ni dah okey. Yang ni dah okey. Microwave mudah aja. Okey, untuk you all microwave oven, bila tak ada power ni tak ada, problem ni power tak ada. So bila saya check, saya ni dia punya benda ni je problem. So saya dah tukar baru yang ni. So harap you boleh settle lah kalau you jumpa yang ni kat sini sebenarnya. So ni baking oven yang biasa ni dia agak mudah. Okey, agak mudah. Agak mudah yang sini. Ni untuk oven lah. Yang lain tak ada apa, yang ni dah okey. Yang ni dah okey. Okey, agak pack sikit lah yang ni lah. So untuk kipas malam ni je lah. Keluar api sebab bebanan lebih ke? Muhammad Nurul Anwar, tak semestinya. Okey, tak semestinya. Sebab bila dia dalam kipas dia ada winding sebenarnya. Sometimes selalunya industri punya kipas dia punya power ataupun watt dia, kalau you bandingkan dengan kipas yang biasa ni, dia agak lagi tinggi sebenarnya dia punya watt. So watt kat situ dia orang kata apa, current through kita punya winding dalam tu dia agak tinggi. So bila current tinggi dalam kita punya winding, ada sometime bila dah lama-lama ada effect juga dengan kapasitor. Okay, so basic konsep yang saya cakap kat sini. Nilai kapasitor ni dalam keadaan biasa memang sesuai dengan dia punya pusingan kipas dia, RPM dia, okey, sesuai. Tapi apabila value kapasitor ni dia drop sehingga contohlah 0.7 bila lama-lama kita pakai, dia akan drop. Bila dia drop, current akan jadi tinggi. Tu konsep dia sebenarnya kat situ. Sama juga dengan kita punya kipas angin. Okey, kipas angin ceiling yang kita kat atas ni pun sama juga. Okey, basic konsep untuk kapasitor. Keluar api sebab bebanan lebih ke? Tak spesinya.
Kalau untuk kipas rasa dia bukan dia punya alasan dia sebenarnya. Ya, tu lebih kepada elektronik. Kalau thermofuse okey, kapasitor okey, tapi kipas tak jalan kau kenapa ya? Okey, so yang tu check dia punya winding. Anip, untuk Anip lah, check dia punya speed winding. That mean boleh check dia punya you punya winding lah. That mean dalam kipas macam you alter dia ada dua kan. Satu dia punya starting starting lah. Starting dan juga running. Running coil dengan starting coil. Okay, so boleh check dia punya running coil. Running coil maksudnya kita punya speed coil. Okay, so starting coil kita refer kepada kapasitor coil. Tu konsep dalam kipas. So kipas dinding, macam mana oscillation diagram? Okey, kipas dinding untuk oscillation ni biasa dia ada dua jenis. Sama ada dia guna gear macam ni juga. Selalunya kita jarang jumpa kita pakai gear tu. Ada pakai gear. KDK pakai gear, KDK. Untuk kipas dinding KDK dia pakai gear. Dan kita akan tarik untuk dia oscillate. Tapi untuk jenis-jenis lain ada dia pakai synchronous motor. Ni tunjuk ni kita punya synchronous motor sebenarnya. Synchronous motor banyak digunakan dalam industri punya fan dan juga kipas dinding. KDK banyak kita pakai yang tu, tapi yang current punya kipas yang saya nampak sekarang ni banyak dia pakai synchronous motor. Ni synchronous motor. Okey, synchronous motor. You boleh jumpa dalam dekat belakang ni sebenarnya untuk tu. Azrin, wow, thank you tuan, kena kaji lagi. Ini bab kapasitor, selalu main beli dan main pasang terus. Jangan. Okey, kapasitor kalau boleh kita follow dia punya real punya value. Okey, kalau 1.2 kita pakai. Okey, kalau kipas biasa yang kita jumpa untuk kipas table ni sama ada 1.0 dah lah. 1.2 lah. Selalunya 1.2 dan juga untuk kipas berdiri dalam 1.5. Macam tu untuk jangan beli yang ni katakan 1.2 you letak 2.0. Minta maaf banyak-banyak lah. You tunggu saat lepas tu dia berasap lah. Okay, so harap boleh membantu you all lah malam ni ya. Yang mana yang nak buat DIY lah. Okey, buat DIY insya-Allah boleh tolong sikit. Apa-apa boleh PM saja, tak ada masalah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.